Okey, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami ketika ini. Saya, Laila Azwar dari SM Ong Sen Sabah, akan menjadi moderator kita pada hari ini. So, sesi rasmi kita akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amatlah influential dalam dunia pendidikan kita ni. Okay, ramai pemimpin pendidikan di negara kita merupakan hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah pun bersara pada Oktober 2019 dan juga mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli majlis penasihat pendidikan kebangsaan MPPK. So, tanpa membuang masa, saya ingin persilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Our Values Taught or Caught. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih Cik Laila. Orang muda dan begitu fasih menjadi moderator kita untuk petang ini. Puan Elsie dan tim dia pandai pilih orang ya. So thank you very much for being the moderator today. Kita nak orang-orang muda bersama dengan kita. We want generational to narrow the generational gap. Okay. Kita ada guru yang sangat senior, kita ada guru di pertengahan sesi kerjaya mereka dan kita ada guru muda seperti Cikgu Laila. So kita nak merapatkan the generational gap dan juga untuk mendapat yang terbaik. Kita dapat wisdom daripada mereka yang sudah lama berkhidmat dan kita dapat ilmu terkini khususnya tentang digitalization of education daripada guru-guru muda. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada petang ini adalah values taught or caught. Saya rasa ini satu tajuk yang sangat penting kerana pendidikan bukan saja untuk kanak-kanak kita lulus peperiksaan mereka. Kerana pendidikan adalah untuk membina satu jiwa untuk memastikan generasi akan datang akan mempunyai nilai yang tertinggi sebagai ahli masyarakat. Dan untuk mendapat ahli masyarakat yang mempunyai nilai yang terpuji ini, kita sentiasa perlu mengutamakan nilai. Dan nilai ini tak semestinya diajar, boleh juga nilai ini diteliti, diperhatikan dan nilai itu diamalkan melalui perhatian. Bila kita ada nilai, ia akan sentiasa terjelma daripada sikap kita. Kalau kita lihat di paparan ini, your attitude is an expression of your values, beliefs and expectations. Kita tak boleh lari. Kalau kita pegang kepada nilai itu akan sentiasa menjelma bila kita membuat sesuatu, aktiviti atau cara kita bertutur atau cara kita bertingkah laku kita ni. Tingkah laku kita sentiasa diperhatikan. So values ini adalah sangat penting. Tapi adakah values taught or caught adalah untuk kita sama-sama fikirkan. Next slide please. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu mengutarakan 4 perkara ini dan berkaitan dengan pendidikan ni dilihat daripada kacamata 4 model ini. Apakah harapan masyarakat daripada sistem pendidikan? Kalau mereka yang percayai model social melioris ini, mereka berhasrat bahawa sistem pendidikan adalah satu tempat atau premis merupakan untuk membetulkan gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau di luar sana ramai penagih dadah, maka sistem pendidikan atau sekolah patut membetulkan keadaan sebegitu. Itu kepercayaan
mereka yang datang daripada model atau mazhab social melioris. Yang kedua, social efficiency model ni mereka berharapan bahawa sistem pendidikan mesti menyediakan individu untuk kerja. So, bagi mereka bila tamat pengajian asas persekolahan iaitu SPM, maka individu itu dah bersedia dan boleh bekerja. So, harapan mereka sistem pendidikan menyediakan individu untuk kerja. Yang ketiga ialah mazhab atau model humanistik. Dan mereka percaya bahawa sistem pendidikan perlu menyediakan individu dengan nilai yang terpuji. Sangat rapat dengan tajuk kita untuk hari ini. Values taught or caught. So, apakah nilai? Mereka daripada mazhab ini percaya nilai mesti diperturunkan, khususnya daripada guru kepada anak muridnya. Ya. Dan mereka nak nilai itu diutarakan dan mereka berharap murid-murid akan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Okey, kita teruskan. So itu nilai melalui humanistic model. Yang keempat adalah the developmentalist models. The developmentalist model ni mereka anggap bahawa sistem pendidikan perlu menyediakan seseorang berdasarkan pembangunan optimum seseorang itu. Every child has potential. Maka sistem pendidikan perlu menggilap bakat yang ada pada murid tersebut maupun dalam kurikulum atau co-kurikulum. So ini 4 mazhab. Maka kita tahu bahawa mazhab humanistik ini mereka mengharapkan nilai. Maka nilai perlu diutamakan. Next slide please. So bila kita cakap tentang nilai pembangunan pendidikan manusiawi, humanizing our education system dan juga our students, right? Kita kena faham bahawa kita kena melibatkan pelajar kita. Macam sepanduk di sebelah kanan. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Maka dengan segala aktiviti yang berlangsung di sekolah maupun di dalam atau di luar atau di rumah, kita membina nilai dalam kalangan murid. Dan nilai itu tersebar luas. Kita nak murid kita mempunyai empati. Mereka faham tentang kelebihan diri sendiri. Dia tahu tentang norma masyarakat. Dia boleh berfikir secara kritis. Itu di antara matlamat pendidikan kita. So, sama-sama kita fikirkan adakah nilai itu akan kita ajar atau akan mereka perhatikan dan menghayati dan lepas itu memegang kepada nilai-nilai dan amalkan nilai-nilai tersebut. So, nilainya ada banyak. Ini tidak exhaustive. Mari kita sama-sama lihat satu video ya. Saya akan minta Cik Siti tayangkan. Let's look at the next video. Lebih kurang 4 minit saja. Ini kisah benar ya, cerita benar. Let me tell you something about kids these days. 爸，你看，为什么我们的环境是这样子的？ Always so curious. Always looking for answers. 走吧。你看这边还有很多。 It's a more complicated question than they think. But the answer is quite simple. It started when one person stopped caring, followed by another person, and another person, until everyone follows and does the same. 爸，如果我们2个人一起开始打扫这个村子，那其他人也会跟着做吗？ But what can one man do to fix the problem? 妈妈在家里等着，我们还是先回去布置吧。 Let alone a child. 老公，红包。哦。爸妈，我出去啦。喂。静默，快点出来，我跟你讨论东西。OK， 我们可以从这边开始，然后去这边，然后去这里。就我们2个人罢了。来看看啦。
boy， boy 啊，哎，老婆，有看到 boy 吗？啊 boy， 不知道我。 boy 啊，阿 boy， 哎，你们来了啊！ It's hard for kids to understand how difficult it is to change the world. And I'm glad they didn't. Because they helped me realize that even the good can start with one person, followed by another person and another person, until everyone follows and does the same. Papa 来帮你。 So, let me tell you something about kids these days. We have a lot to learn from them when it comes to making a big difference for the world. So tuan-tuan dan puan-puan, ini satu contoh yang terbaik. Ada seorang peserta tanya, adakah ini kisah benar? Sememangnya ini kisah benar. Ini yang berlaku dekat Teluk Intan, ya, Perak, dan di sebuah perkampungan nelayan. So tuan-tuan dan puan-puan, nilai ini kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Tapi kita dalam sistem pendidikan sebagai seorang guru, kita tidak boleh lari daripada menyampaikan nilai ini kepada anak murid kita. Ini adalah satu-satu yang kita sentiasa harapkan daripada murid kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri sesi kita untuk hari ini. It is easier to build strong children than to fix broken adults. Mari kita sama-sama ingatkan perkara itu, ya. Dan remember, buku adalah beban latihan untuk minda kita. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk daripada majalah, makalah dan sebagainya. Kita harus sentiasa mencari ilmu daripada pelbagai sumber. Remember, reading is thinking, dan if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kepada moderator kita, Guru Muda, Cikgu Laila. Terima kasih kepada semua pendengar kita pada hari ini. Terima kasih dapat bersama pada hari ini. Sekian. Terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi. Ia merupakan sesi sharing yang sungguh bermakna dan saya percaya telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kami semua para pendidik. Saya juga ingin share satu quote yang saya rasa amat berkaitlah dengan sesi sharing session tadi, iaitu the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today, from Franklin D. Roosevelt. Itu sangat berkait rapat dengan video yang telah di-share tadi. Saya inspired lah by your sharing session. Thank you so much, Doktor. Thank you, you're all welcome. Yeah. Terima kasih. So, semoga kita semua terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. So, tanpa membuang masa pun dah menunjukkan 38 minit sekarang ni. Kita teruskan dengan sesi hari ini. So, sekali lagi, selamat petang, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh,
penceramah CDL siri ke-39, Puan Sherry Anjurus, Puan Elsie Sharon Gillot, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, dan juga yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Okay, saya Laila Azwar dari SM Hussein Sabah akan menjadi moderator pada hari ini. So, selamat bertemu kembali dalam sesi CDL siri ke-39, #Cikgu Mita Tabang, yang juga bermaksud Cikgu Bantu Cikgu. Untuk pengetahuan mereka yang bukan daripada Sabah, Mita Tabang adalah sebuah perkataan daripada bahasa suku kaum etnik Sabah. So, ini adalah sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian. So, di skrin kita adalah apa yang kami share. Kami ada share beberapa objektif untuk CDL hands-on hari ini. Dan untuk mereka yang pertama kali mengikuti sesi CDL ini, anda bolehlah mendaftar sebagai subscriber CDL. So, pendaftaran ni jangan risau, dia percuma, tak perlukan bayaran. So, apa yang cikgu-cikgu perlu buat adalah layari portal CDL di laman yang tertera www.connectingdots.my. Para peserta juga boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Para peserta juga boleh melanggan subscribe kepada Telegram, saluran Telegram CDL untuk mendapatkan segala informasi yang terkini mengenai CDL. Dan sesi perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit, selalunya daripada 3 hingga 4:30 petang. Dan perkongsian adalah perkongsian secara hands-on. Jangan lupa, ACJIL disediakan menerusi pautan kehadiran Google Form yang akan diisikan pada akhir sesi. So, stay tune until the end of the session ya, cikgu-cikgu sekalian. So, seterusnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-39, Cikgu Sherry Anjurus dari SMK St. John Beaufort yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. So, berikut saya membacakan biodata Cikgu Sherry. Okay. Cikgu Sherry merupakan pemegang sarjana pendidikan daripada UMS dalam bidang pengurusan pendidikan. Selain daripada itu, beliau juga memegang ijazah sarjana muda pendidikan dengan sains major kimia juga dari UMS, dan beliau mempunyai pengalaman selama 14 tahun. Beliau merupakan seorang guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik, merupakan seorang Apple Certified Teacher, bukan saja Apple Certified. Beliau juga merupakan Google Certified Educator Level 1, Level 2 dan merupakan Google Educator Group Beaufort Empower Captain. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-39 kita hari ini, Cikgu Sherry akan membuat perkongsian yang bertajuk Practices in a Science and Chemistry Classroom. So, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya kalau ada apa-apa persoalan ke muskilan bila-bila masa sahaja di ruangan chat yang tersedia. Saya akan cuba bacakan soalan-soalan yang ada pada sekiranya ada masa, ruang dan peluang. Okey, saya ingin persilakan Cikgu Sherry untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Laila. Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Yang berbahagia Dato' Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita sebentar tadi, Dato' Dr. Mehander Singh, Puan Elsie Sharon Gillot, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, pendidik, rakan-rakan guru yang sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya mula untuk share screen saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ladies and gentlemen, allow me to start my presentation by using English language first. This is the title of my presentation today, my sharing, Digital Pedagogy, Practice in a Science and Chemistry Classroom. As I have introduced earlier, I am a chemistry teacher and currently teaching in SMK St. John. I am also teaching science subject for Form 4 and Form 5 students. To share with all of you before I start, technology is an effective tool that can make education more meaningful and engaging for teachers and students alike.
what I want to share today are these 5 key points. I have presented my presentation. I have divided the points into 5 sections. Number 1, the importance of technology in education. Later on, I'm going to share why I feel technology is very important in education. Number 2, I'm going to show all of you, I'm going to share some videos and also pictures on how I set up the digital learning spaces in my classroom. And number 3, I'm going to share the role of interactive technology that I use in my iPad. I basically will share 3 applications which are Roulette, Canva, and also GoodNotes that I use every day in my classroom. Number 4, I'm going to share the impacts of interactive technology, impacts not only on my students, but also on Bidang Science and Mathematics, and also on myself. And number 5, I'm going to share some reflection based on the questionnaires that I distributed to my students after I conduct this digital classroom. All right, so let us take a look at the slides that I prepared today. How technology is changing me personally. Actually, technology is changing the world. We are living in a society that is infused with technology, and the students that we teach now are going to be infused with technology even more in future in a way that we cannot even predict. We cannot put the toothpaste back into the tube. Technology is here to stay. So that is why, ladies and gentlemen, I would like to share my opinions on why I use digitalization in my classroom. Point number 1, digital classroom shows distinctiveness between a traditional and a digital environment. I started to use digitalization since 2016, for your information. I started to get to know Cikgu Aman. Those who are familiar with digitalization, you should know who is Cikgu Aman. He was the one who introduced Microsoft Surface Pro 4 tablet to me. And then I started to use digital pen since then, since 2016 until now. So ever since I have this tablet on my hand, ever since I use digital pen in my teaching, I found out that there is a big difference, distinctiveness between the previous and also the lesson that I am using now, the teaching method that I am using now. One very big difference is the management of the books. We used to use the hard copies book, but nowadays teachers are equipped with digital textbook. I use digital textbook most every day, and that's a very big difference then and now. Number 2, digital pedagogy makes teaching and learning processes happen in a fun and interactive way. As I have mentioned earlier, our students are now called digital natives. We need to find ways to teach them so that they can remember, just like Dr. Mender said just now, teach me, I forget, involve me, then I can learn. So that is why I feel I need to change the way I teach so that my students will feel attracted to my lesson, and also can feel motivated and engaged in my lesson as well. And number 3, I will share on what are the devices that I use in setting up my digital classroom. I basically use Apple TV and also iPads in my classroom. Later on, I will show you the pictures of the devices I mentioned and how I set it up in my classroom as well. Why I use Apple devices, all of the Apple devices, because I believe working under the same ecosystem, Apple ecosystem, because I noticed that a lot of my friends are complaining. They say, oh saya tidak mau lah pakai itu LCD, susah banget mau set up, ambil masa lebih dari 10 menit. But then, ladies and gentlemen, to be honest, it is actually not that hard to set up the digital ecosystem. I will show you how later. So let me allow me to continue to the next slide. The next slide is about issues. A look on why we should use technology in teaching and learning. There are 2 issues that I pointed out here, the orange boxes. Number 1, digital natives. Number 2, different learning styles, VARK model, according to VARK model. Now, digital natives are our students nowadays. They are people who grew up with internet. They are people who can navigate a supercomputer that can fit into the palm of their palm, means the smartphone. They are the generation of people
who can navigate technology with a minimum guidance. This kind of generation needs interactivity in the classroom. I believe teachers are having difficulties to retain the students' attention in the classroom, especially when we only use chalk and talk session in the classroom. So that is why I feel I want to change. I want to use digitalization because I want to retain my student attention. Number two, the issue number two on what I feel, according to Fleming theories, there are 4 types of learning style. Understanding about this, we, the teacher, need to change. We cannot use the same method like our teachers taught us many years ago. Those were 10 to 20 years very. Now, like people that can learn, that need to learn with a lot of resources in their hands. We cannot just depend on the textbook when we teach. If you have if you have technology in the classroom, showing example is just on the tip of your finger. You can just search on the Safari, the Chrome, the YouTube, and you can show more examples than what it is stated in the textbook. So yeah, ladies and gentlemen, those are the 2 issues that I want to point it out because I believe these are the issues that most of the teachers are facing as well. Now, we will come to the 3rd section of my sharing, which is setting up my digital learning spaces. Allow me to mix my bahasa with bahasa Melayu already. Let's have a look at the first slide here. This is my digital classroom. Okay, now this is my classroom. I teach chemistry, so this is my chemistry lab. These are my chemistry students. I only have 9 chemistry students, and these are the devices. As you can see, I am using 2 iPads, a MacBook, and this is my Wi-Fi router. I need this because I believe every teacher have the same issue. Mau guna teknologi, tapi tidak ada internet yang stabil. Jadi cikgu-cikgu saya sarankan langganlah Wi-Fi router sendiri. So this is my setup. My Apple TV that I mentioned earlier can connect your iPad wirelessly to the LCD. So you can walk around the class with your iPad freely without attached to the cable. It eases you. Trust me, I will show you in a while. Okay, so this is the paparan that the students can see. This is the screen. Whatever is displayed in my iPad will be displayed on the screen like this. So I show you example on how I integrate the technology in the classroom. This is my big iPad. Actually, I have 2 iPads. I have iPad Pro here, 12.9 inch, a very big screen. Pas hatilah sebab besar. And this one is a small iPad mini. Why I want to have 2 iPads is because I want this big iPad to move around the class like this. This is the iPad that I let the students use when I teach. I do not need them to come in front. I will just pass the iPad around so they can concentrate on writing their answer. Kalau salah, boleh terus guna the Apple Pencil untuk padam. Whatever they write will be displayed directly in the screen, on the screen like this. Jadi maksudnya kita sebenarnya memudahkan murid-murid itu supaya mereka tidak perlu berdiri, tidak buang masa. Saya yang bergerak, saya yang pergi dari meja ke meja murid untuk membuatkan mereka participate in my class. Bukannya bersoal, saya terus pagi and saya terus minta mereka jawab. Jadi itu satu kebaikannya lah, having a wireless iPad around the class. And why I need a second iPad just now as I have mentioned, yang kecil ni kan, because ini adalah untuk display jawapan saya. So whatever the student write, sebab kita ni kadang-kadang kita attach dengan buku teks, and then we want to flip the answers lagi, you selak-selak buku, itu mengambil masa. So whatever the student do, saya juga boleh terus buat correction here, and I can display terus ke LCD screen. Memudahkan lah. Oke, saya teruskan perkongsian saya. Sekarang saya akan kongsikan apakah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di dalam iPad
yang bukan hampir, hari-hari saya gunakan semasa pengajaran. Number one, I would like to share to all of you about GoodNotes. GoodNotes adalah satu aplikasi note-taking and PDF markup application. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, pada tahun 2022, GoodNotes 5 telah dinobatkan sebagai iPad App of the Year. Kepada sesiapa yang mempunyai iPad, Anda sangat-sangat disarankan untuk download apps ini kerana apps ini mempunyai sangat banyak kegunaan. Yang pertama, app ini boleh boleh kita gunakan untuk membuat nota, melukis boleh, membuat nota boleh, dan yang kedua, iPad ini sebenarnya, aplikasi ini sebenarnya boleh disimpan dalam pelbagai devices Apple yang Anda ada. Jika Anda mempunyai iPhone, iPad mini, iPad Pro, dan juga MacBook, Anda sebenarnya akan menyimpan dokumen-dokumen yang sama across your devices sebab mereka semua adalah under the same Apple ecosystem. Kebaikan yang kedua, GoodNotes boleh merekod audio notes. Sebagai cikgu-cikgu, kita banyak mesyuarat. Cikgu-cikgu banyak mesyuarat, kadang-kadang cikgu adalah setiausaha dalam mesyuarat. Tidak sempat untuk mendengar apa yang dikatakan. Jadi, gunalah GoodNotes kerana GoodNotes boleh merekod isi perbualan di dalam mesyuarat. Dan kita boleh dengar semula, barulah kita boleh buat nota dengan baik. So that is the second advantage of GoodNotes. Why I want to share this? I believe those who have iPads, iPhone or MacBook, maybe a lot of you already know about this, but trust me, there are teachers ataupun there are people out there own an iPad tapi tidak tahu yang rupanya ada GoodNotes like this. It's a very good notes, cikgu-cikgu. Trust me, you will not regret if you download this one. Okay, kebaikan nombor 3. You can make unlimited folders in GoodNotes like this. Unlimited folders. Let me show you mine. Ini adalah paparan folder kerja saya tahun 2023. Saya, jika Anda boleh lihat di dalam skrin ini 2023. Kerja dari 2021, 2022, 2020 saya masih ada di dalam iPad ini. Saya mula menggunakan Apple ecosystem semasa pandemik. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh di dalam paparan iPad saya. As you can see here, this is my work folder. I have a lot of folder in the work folder. Ada certificates, career advancement, 2021, 22, 23, and my teaching materials that I kasih star here. In the teaching material, if you can see here, sebenarnya jika kita klik yang ini, saya ada 2 lagi folder di dalam Teacher Sherry's teaching material, yaitu file chemistry and also file science. Dan jika kita klik lagi file chemistry yang ini, saya ada 5 lagi subfolder di dalam file chemistry. Dan di dalam file chemistry ini, saya ada buku teks, saya ada modul, saya ada DSKP, saya ada modul-modul yang saya mau gunakan dalam kelas. Dan di dalam folder buku teks ini, saya sudah simpan Chemistry Form 4 and Chemistry Form 5 textbook beserta answer. Jadi, cikgu-cikgu, betapa mudahnya kita untuk mengakses semua bahan ini yang boleh kita bawa-bawa di dalam handbag, boleh kita bawa ke dalam mesyuarat, dan boleh kita tunjukkan kepada murid apabila kita mau mengajar. Contohnya, di SKP. Berapa ramai kita yang akan tunjukkan di SKP kepada murid sebelum kita mengajar? Saya rasa untuk kita bawa-bawa yang hard copy tidak mungkin lah kan. Namun, dengan adanya GoodNotes ini, di SKP boleh ditunjukkan dalam bentuk PDF dan kita boleh annotate. Oke, mari saya tunjukkan. Ini adalah iPad saya, paparan yang besar, ini paparan yang kecil. Jika Anda nampak paparan di sini, ini sebenarnya latihan, kosong, tiada answer. So this is what I show my students. And this is the iPad that shows the answer. Jadi pengajaran itu berlaku dengan pantas, bah. Sangat cepat. Kita show student, bila student tanya, jadi kita boleh sampaikan answer dengan cepat. Dan satu lagi kebaikannya, kita juga boleh connect beberapa Apple device ke Apple TV dengan sangat smooth, seamlessly. Kita connect yang ini boleh, kita connect yang ini boleh. Di bawah satu Apple TV yang sama. Jadi, sekarang
Cikgu-cikgu sila imbas semula di dalam kelas. Jika kita ingin memberikan jawapan kepada murid, adakah Anda masih lagi menggunakan cara salin jawapan, kemudian Anda padam dengan duster, suruh murid salin, lepas itu kita padam, kita salin? If you are still using that method, I highly encourage you to use this one, because ini adalah cara yang sangat pantas dan membuatkan kita boleh bincang soalan dengan sangat banyak bersama-sama murid. Ini adalah Wi-Fi router yang saya subscribe. Like I told you just now, 147 ringgit 33 sen. Saya sanggup because I want a very fast internet connection. Cuma saya tidak bawa ini di bilik guru sekarang. I am currently presenting in bilik guru because bilik guru ada Wi-Fi kan, so I leave this one in my lab. Alright, number two application that I use is Classroom Roulette. Jika Anda pernah nampak, jika Anda mempunyai iPad, bukan iPad saja sebenarnya. Ini sebenarnya adalah roda pusingan nama. Namun kenapa saya mau kongsikan yang ini? Saya tunjukkan dulu. Fred and Lee bin Zulkifli Mo. Oke, jadi seperti yang cikgu nampak, ini adalah roda pusingan nama, kan? It's a very common, you can get this in Google Chrome, in other, in Android pun sebenarnya ada. Namun, kenapa saya ingin kongsikan ini kepada cikgu-cikgu, terutama sekali mereka yang mempunyai Apple devices, kerana ini hanya boleh diinstal dalam iOS. Maafkan saya jika saya tersilap. Dan yang bestnya, cikgu-cikgu, jika Anda klik di button setting ini, cikgu-cikgu coba tengok nama-nama murid-murid saya. Murid-murid saya punya nama hampir semuanya adalah nama penuh. Rajinkah saya untuk menaip semua itu? Sebenarnya tidak. Macam mana saya dapat nama murid saya yang penuh adalah kerana Roulette ini boleh link dengan Google Classroom. Cikgu-cikgu masih ada Google Classroom, right? So if you have Google Classroom, you have your students' name list, you link it, your names, the names are going to be automatically uploaded. Terus ada di dalam kita punya Roulette. So jika kita mengajar 10 kelas pun tiada masalah, because Google Classroom can link with this and the names are going to appear automatically. Saya kongsikan bagaimana ia berlaku di dalam bilik darjah saya. I use Roulette because it can really make the classroom best. Mereka ternanti-nanti, mereka punya nama dipanggil seperti ini. Oke, sekarang cikgu mau tanya soal yang seterusnya. Silakan kamu boleh berjawab. Agnes Suara, oke. Beres ya. Soalan seterusnya untuk Agnes. Agnes, coba tengok nombor 2. Gambar foto menunjukkan seekor cacing tanah sedang bergerakan. Apakah jenis rangka yang tahu lihat ya nak? Apakah jenis sistem rangka pada cacing? Do you still remember? Rongga. Kurang tepat. Kita pilih kepada orang yang seterusnya. Kurang tepat. Nanti dia tidak tanya dia lagi. Sudah habis panggilan alam. Okay, jadi cikgu-cikgu, this is my classroom environment almost every day. Saya memang gunakan Roulette, saya memang gunakan aplikasi itu untuk memanggil nama murid. Cikgu-cikgu boleh nampak, this is how I use the iPad to teach. I annotate, I use the Roulette, I use GoodNotes. Ini adalah GoodNotes di dalam iPad. Saya teruskan, sekarang saya akan kongsikan macam mana saya gunakan Canva di dalam pengajaran saya. I believe everybody is familiar with this application. It is downloadable in Android or in iOS system.
Jika kita tengok di sini, Canva sudah mempunyai lebih daripada 151 ribu ratings. So maksudnya, dan Canva semakin lama semakin popular di kalangan guru. Bukan saja di kalangan guru, Canva juga popular di kalangan murid-murid saya. Jika cikgu-cikgu lihat di sini, ini adalah poster-poster digital yang telah dihasilkan oleh murid-murid saya sendiri dengan menggunakan Canva. Saya hanya perlu ajar mereka sekali, 2 kali, kemudian mereka explore. Selepas mereka explore, mereka akan hantar kepada saya simpan dalam GoodNotes, dan pada keesokan harinya, mereka akan membentang seperti ini. Kemudian saya juga ada tunjukkan Canva yang telah murid saya hasilkan, dan ini adalah pembentangan murid saya. Multisel, coba sebut unisel dan multisel. Unisel dan multisel. Oke, jadi unisel. Jadi contoh unisel adalah Chlamydomonas species dan multisel adalah Spirogyra species. Baiklah, jadi di sini kamu di buku teks pun memang sudah adalah Spirogyra species. Itu di dalam dia tuh yang tadi sejak bilang bebenang-bebenang di dalam dia. Dan ini adalah Chlamydomonas yang ada apa? Macam sesungut di ini nadi-nadi ini. Itu masih sungut dia, dan inilah badan-badan dia yang kecil dan bulat dan comel. Daripada video-video ini kan, cikgu-cikgu, saya telah menggunakan beberapa teknologi di sini. Yang pertama, saya gunakan iPad saya benarkan student untuk bentang menggunakan iPad saya. Mereka menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster, dan mereka juga membentang dengan menggunakan iPad saya. Jadi sebenarnya perkara begini menyeronokkan bagi budak-budak. Sebenarnya mereka lebih excited mendengar. Oke, jadi itulah 2 contoh video murid-murid saya yang telah menggunakan Canva yang mereka hasilkan sendiri. Saya jadikan mereka guru muda di dalam kelas saya semasa PDPC. Now, apakah impact ataupun kesan-kesan hasil daripada penggunaan teknologi di dalam kelas saya? Satu yang saya terharu apabila saya telah mula menggunakan gadget ini adalah growing science and maths digital teachers di bawah bidang sains dan matematik. Saya ada beberapa orang rakan-rakan guru di bawah bidang sains dan matematik. Semenjak saya memulakan pendigitalan di dalam classroom, maka ketua panitia saya seperti dalam video ini pun telah menggunakan. Jika cikgu-cikgu lihat, Cikgu Hanisa, yaitu Ketua Panitia Sains di SMK St. John ini, cikgu ini sendiri bertanya dengan saya, di mana beli iPad, di mana beli Apple TV. Di bawah sini Apple TV juga ya, dia juga telah membeli Apple TV, dan dia telah meminta saya untuk tunjuk ajar macam mana cara penggunaannya, and no regrets, because it really eases the teaching process. So why not invest on something that can help you as a teacher? Selain itu, saya juga tunjukkan video. Jika cikgu-cikgu lihat di sini, Cikgu Abil masih lagi menggunakan adapter. Saya tunjukkan, jika cikgu-cikgu tidak menggunakan Apple TV, ada satu adapter yang ini warna putih yang boleh juga disambung kepada iPad. Dan iPad ini tidak boleh bergerak, hanya berada di satu posisi kerana terbatas oleh wayar. Namun saya sangat kagum dengan cikgu ini kerana cikgu ini juga telah bertanya dengan saya mengenai penggunaan GoodNotes, penggunaan iPad dalam pengajaran, and it shows that they are growing. They are interested to use technology in their classroom as well. And I feel that this is a very good impact kerana murid-murid yang mereka ajar inilah pada beberapa tahun akan datang yang akan merasai perubahan pedagogi yang guru-guru mereka telah gunakan di dalam kelas. Saya teruskan, apalagi impak yang saya akan kongsikan adalah selepas saya mengajar dengan menggunakan teknologi dalam classroom, saya telah menghasilkan secara tidak sengaja sebenarnya, saya tahu murid-murid saya telah menjadi guru muda digital.
Jika Anda lihat di sini, ini adalah murid-murid sains saya tingkatan 5. Mereka telah melakukan study group sendiri dalam Telegram dan mereka broadcast dari Telegram untuk membuat study group bukan saja dengan murid-murid dari Sabah, Beaufort Sabah, tapi ke Semenanjung. Jadi bila saya tahu mereka membuat begini, saya siasat dan kemudian saya tanya, apa yang kamu guna untuk mengajar? Mereka menggunakan cara seperti saya. Coba cikgu-cikgu tengok dalam video yang saya tunjukkan. Genetik, gen, singkatan dia gen. Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Ya, sekali lagi gen. Murid yang mengajar murid sebenarnya, ladies and gentlemen, murid ini menggunakan handphone, smartphone-nya, dan dia telah membeli pensel, digital pen daripada Shopee, dan dia gunakan digital pen itu untuk annotate di dalam digital textbook di dalam handphonenya sendiri. Saya rasa sangat gembira dan kagum sebenarnya sebab saya tidak sedar rupa-rupanya kesan daripada penggunaan teknologi ini bukan saja pada guru tetapi kepada murid-murid saya juga. Jadi ini sebenarnya merupakan satu perkembangan yang sangat positif kerana murid-murid seperti yang saya katakan awal-awal tadi, they are the digital natives. They are the students, they are the future generation that will be infused with teknologi in a way yang kita tidak boleh predict pun. So I am so glad that they are being influenced in a positive way by their teachers sebenarnya. Itu kedua. Impact positif yang ketiga adalah digital classroom. Ini adalah situasi di dalam classroom saya. Ada student saya yang mempunyai iPad. Saya benarkan mereka untuk bawa. Ada student saya ada tablet. Saya juga benarkan mereka untuk bawa. Dengan syarat ada kebenaran saya. Saya dapati apabila murid-murid saya ini saya benarkan untuk membawa gadget yang mereka ada di rumah, saya ajar mereka untuk menggunakan GoodNotes, saya ajar mereka menggunakan buku teks digital, mereka lebih they are becoming more and more interested with my subject. Jadi bukankah ini satu kesan positif yang kita boleh dapat? Kita mempengaruhi murid dalam cara yang baik sebenarnya. Saya juga benarkan murid untuk menggunakan teknologi di dalam kelas untuk apa-apa sahaja kerja secara berkumpulan. Ini adalah iPad dan juga MacBook saya yang saya kongsikan jika murid itu tidak ada membawa. Dan untuk pengetahuan, saya kongsikan sedikit cerita tentang murid saya ini. Murid ini, dia tidak mempunyai handphone, tingkatan 4, dan dia adalah satu-satunya murid yang tidak ada handphone. Namun, bila saya masuk kelas, saya bawa tablet sekolah. Sekolah kami ada 20 tablet yang boleh dipinjamkan semasa PDPC. Bila saya bawa, saya ajar murid ini untuk menggunakan tablet. Murid ini, dengan minimum guidance, dia telah berjaya menghasilkan poster digital yang sangat baik dan dia berjaya belajar cara untuk upload digital poster itu ke Google Classroom. Ini adalah 20 tablet yang saya maksudkan tadi. Saya gunakan tablet-tablet ini untuk melakukan, ini adalah sesi ulang kaji. Jika cikgu-cikgu perasan, di dalam buku teks tingkatan 4 dan 5 sains, setiap akhir tajuk itu akan ada satu QR code. QR code yang mempunyai soalan-soalan objektif. Bayangkan jika kita print out soalan objektif itu, betapa banyaknya kertas yang kita akan waste. Tapi jika kita gunakan tablet di dalam kelas, mereka hanya perlu scan QR code itu dan mereka boleh membuat ulang kaji dengan kawan-kawan mereka. A pairing work is happening here. Itu adalah kesan terhadap murid saya, terhadap bidang sains dan matematik. Sekarang saya ceritakan tentang apa kesan penglibatan di dalam dunia digital ini sebagai seorang guru terhadap saya sendiri. After I am involved a lot with technology, I have been involving since 2016. Namun tidak banyak sebenarnya program-program yang melibatkan pendigitalan. Ada, tapi saya tidak aktif. Namun selepas pandemik, saya menyadari bahawa I need to learn more. We need to be dynamic, bahkan cikgu-cikgu. We need to learn things for our future generation. Jadi apa yang saya telah lakukan since 2022 until 2023, I applied for a few courses. I attended convention pembelajaran digital. I attended Wacana Pendidik. I
bentang di depan rakan-rakan di seluruh Sabah bukan sebenarnya untuk tujuan mendapatkan apa-apa pingat ataupun apa-apa. Jika dapat pingat itu adalah bonus, tapi tujuan saya untuk involve dengan banyak sekali program ini adalah untuk mencari inspirasi supaya saya dapat nampak apa yang guru-guru lain di luar sana buat untuk implement the technology in their classroom. Selain daripada itu, saya juga percaya SPM GPMP increment last year on chemistry subject naik sebanyak 0.89 juga adalah because of technology, because of the things that I use in the classroom. So jam sudah menunjukkan 3.56, izinkan saya 4 minit lagi. Questionnaires yang telah saya distribute to my students membuatkan saya membuat refleksi on apa yang saya telah lakukan dalam kelas, dan saya mau tahu apa feedback apa yang mereka rasa. So cikgu-cikgu saya kongsikan, ini adalah questionnaire yang saya simple questionnaire yang saya distribute after I integrate those things. Saya suka pembelajaran sains apabila guru menggunakan LCD dalam kelas. 29 orang kelas saya itu bersetuju 100%. Kemudian saya juga bagi soalan, saya bagi pernyataan, saya suka pembelajaran sains apabila guru menggunakan buku teks digital dalam kelas. 93.8% of them setuju, ada 6.2% of them tidak pasti. Saya juga berikan mereka pernyataan, perbincangan jawapan modul sains berlaku lebih pantas apabila guru menggunakan LCD, and most of them, 93.8% pun bersetuju. Kemudian saya juga ada bagi soalan ini, lebih banyak soalan dalam modul dapat dibincangkan apabila guru menggunakan LCD dalam kelas. 100% of them setuju. Penggunaan roulette, roda pusingan nama dalam kelas membuatkan pembelajaran sains lebih seronok. 93.8 of them setuju, ada 6.2 tidak pasti. Kemudian saya suka mendengar rakan sekelas saya menyampaikan pembentangan dengan menggunakan Canva. Most of them also setuju. Saya sendiri pun suka sebenarnya. I love to see the students work and I love to see how they present in front of their friends. And ini adalah soalan yang saya rasa sangat penting. Jika saya berpeluang menjadi guru satu hari nanti, saya akan menggunakan teknologi semasa pengajaran saya. So 100% of them they agreed with this. I really hope yang someday the students that I teach now, mereka akan menjadi satu generasi guru yang betul-betul berbeza dengan kita. Kita telah diajar oleh generasi guru yang dahulu yang bukannya seperti kita. Kita tidak boleh menjadi seperti itu, dan saya harapkan murid-murid saya juga akan menjadi lebih daripada apa yang saya telah gunakan sekarang ini. Okay, ladies and gentlemen, before I end my session, let us look at this quote here. We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand, because it is the pen and paper of our time, and it is the lens through which we experience much of our world. This is from David Worley. Saya kongsikan beberapa gambar terakhir sebelum saya akhiri slide saya, perkongsian saya. Bagi saya kan cikgu-cikgu, pembelajaran digital itu tidak seharusnya berlaku di dalam kelas sahaja. Tidak seharusnya berlaku semasa kita mengajar sains, kimia, ataupun subjek-subjek kita sahaja. Jika Anda lihat di sini, ini adalah gambar murid-murid saya yang telah berjaya menjadi Johan dalam pertandingan video digital sekolah menengah tahun lepas dalam Carnival Sains Sabah, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Mereka ini adalah murid-murid yang telah berjaya explore more about digital. Mereka menghasilkan video digital mereka dan mereka memperoleh kemenangan di peringkat negeri. Gambar yang di tengah-tengah ini merupakan gambar kemenangan murid-murid saya juga yang mencipta video kreatif. Video kreatif mereka telah mendapat top 10 pada tahun lepas, dan tahun ini mereka incline to top 5 negeri Sabah. Dan pada minggu hadapan sebenarnya cikgu-cikgu saya akan bawa murid-murid saya untuk
menyertai pertandingan Young Scientist Science Show Competition. Kami telah berjaya masuk ke dalam pusingan yang terakhir. So if you see, there are 2 logo here from our school, SMK St. John Beaufort. 2 kumpulan daripada sekolah kami telah berjaya masuk ke final, dan kedua-dua kumpulan ini mengintegrasikan teknologi di dalam ciptaan mereka dan juga pembikinan video mereka. So here, ladies and gentlemen, we can see that teknologi bukan sahaja diperlukan di dalam pengajaran, tetapi di dalam secara holistiknya mereka memerlukannya untuk lebih daripada itu. It's not just for learning, but for every aspect in their life. Alright, so ladies and gentlemen, that's all from me. Thank you so much. Terima kasih. 谢谢你们, Kotohwadan. If you have any question, I am here to answer. Thank you very much. Okey, demikianlah perkongsian Cikgu Sherian Jurus yang sangat bermanfaat bagi kita semua. So, saya nak bacakan sedikitlah soalan yang saya nampak dekat dalam chat di sini. Ada yang bertanya daripada Cikgu Syaharatul Izzah. With this method, do students use exercise books? Yes, they still use exercise book, but I also still use Google Classroom. Dulu-dulu kita guna Google Classroom masa pandemik kan, tapi I still integrate that. I still use. Buku teks masih, buku latihan masih ada. Oh, lepas tu ada yang tanya Cikgu Nur Azri, so student bawa handphone ke sekolah ke? Ini kelas biasa ke tambahan? Oh, okay. Like I said just now, handphone itu mesti ada kawalan. Jika saya ingin, sebab Canva and also Kahoot, cikgu-cikgu biasa dengan Kahoot kan? Canva and Kahoot ini bukannya everyday bukannya everyday we use. Saya aturkan dalam sebulan ada 2 kali penggunaan Kahoot. Jadi bila ada Kahoot ataupun Canva, saya akan minta mereka bawa, saya yang akan ambil handphone itu dan saya akan bagi semasa kelas. Okey, saya rasa saya tak nampak lagi soalan lain. Kalau ada soalan-soalan lain, bolehlah tolong rewrite balik dalam chat, ruangan chat yang ada. Tapi mostly mengucapkan tahniah kepada cikgu. So saya bagi pihak cikgu-cikgu yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Cherry atas sesi hands-on yang sangatlah berguna tadi. Even saya selaku cikgu Apple teacher pun, saya pun tak pernah dengar mengenai GoodNotes. Dan bila saya dapat tahu, saya terus download tadi. So thank you so much. Ya, nanti saya pun nak godek-godek lagi macam mana nak menggunakan GoodNotes tu. Okay, so Cikgu Laila, Cikgu Laila, can I answer a few question yang ada di sini kah? Sebab mereka sudah tanyakan. Saya pun tak perasan, saya takut terperasan. Cikgu Sharifah, dia tanya, Cikgu tablet jenama apa ya? I use iPad Pro 12.9 inch dan iPad mini. Kemudian saya nampak ada soalan di atas lagi berkenaan dengan link dari Play Store. We can download this in, bukan Play Store, kalau dalam iPad is App Store. Dalam iPad adalah App Store. Kemudian saya juga nampak ada orang tanya tentang peman ke router tu Cikgu. Yes, saya bayar RM147.33 per month. 300 gig dan saya tidak ada masalah penggunaan untuk menggunakan Kahoot and also Canva in my classroom. Kemudian kita boleh menulis sambil mendengar audio, is it? Tidak. Kita boleh record audio dalam GoodNotes itu. We record the audio and then kita boleh dengar semula. Kita tidak boleh menulis sambil mendengar. Masa mesyuarat lah. Tapi if you go back home, yes of course you can sambil mendengar and sambil menulis. And then saya nampak di atas lagi tiada. Okay, itu sahaja. Ada latest soalan Cikgu Sherry. Murid-murid ni ada tak ikut bengkel Canva atau mereka sendiri yang teroka? Oh, okay. Murid ini tidak ikut. Mereka tidak ikut. Saya yang introduce to them. Okay, and then murid-murid ni ada self-learning, semangat diorang tu sangat tinggi. Mereka tengok di YouTube macam mana mau guna. And then mereka tanya saya layan. And then sekali tengok hasilnya memang puas hati lah. Memang murid-murid sebenarnya, like I said, they are digital natives. They can learn everything. They grow up with internet. Diorang sangat
hebat daripada kita. Ya, saya pun impressed tengok dia punya flyers tadi. Flyers Yes. Murid yang buat. Very nice, very nice. Okay, ada lagi soalan tak daripada para cikgu? Okay, ada lagi satu. Ada sampel on how to integrate during experiment. Setuju, pelajar hebat Canva. Alright. How to integrate during experiment lah. I mostly use YouTube. Kita guna flip classroom lah kan. Sebelum kita buat eksperimen, kita bagi tengok YouTube. And then semasa eksperimen tu, I walk around the class with my iPad. Whenever the students are having problem, I will directly show in my iPad. I display terus di screen saya dan cepatlah. Tidak perlu lagi ramai-ramai tanya saya soalan. Jadi iPad itu memudahkan saya untuk menunjukkan dan mengajar mereka jika mereka ada masalah semasa eksperimen. Namun, Cikgu Nur Azri, if you have an iPad, I really encourage you to download ini. Download Beaker, Beaker. It's an application yang betul-betul boleh menunjukkan kita bahan-bahan A dan B bertindak balas. Cikgu Azri boleh try di dalam iPad. Beaker. Dia dijual, jadi kita beli tapi tidak mahal, rasanya ada less than 10 ringgit. Ya, Cikgu Nur Azri boleh try. Tadi ada nampak alat menyambung iPad yang mana iPad itu tidak boleh bergerak. Oh yes, itu adalah adapter. Adapter itu saya beli original iPad punya RM315. Namun saya juga ada Ugreen punya. Ugreen, as you all know, is a good brand also untuk replace Apple punya kan. Ugreen pun ada juga sebenarnya. Alat itu dinamakan Apple Adapter. You can find it in the Apple App Store. Or pergi mana-mana Switch pun boleh. Shopee pun ada. Alright. Saya rasa itu saja. Ada lagi soalan daripada cikgu-cikgu yang ada dalam Zoom ini? Ya, saya baru juga. Sorry? Oh, ada satu soalan lagi saya nampak. Maaf saya bertanya cikgu, kalau dalam kelas tak ada LCD screen dan whiteboard yang tak betul-betul clean, jadi cikgu perlu sediakan LCD screen sendiri atau macam mana ya? Sebab kami punya classroom semuanya ada whiteboard. Kalau tidak clean, sebenarnya saya ada satu cadangan. Kita boleh gunakan banner yang warna putih itu, banner putih. Kita boleh beli dari kedai. Saya sebenarnya pernah saya buat banner untuk majlis perhimpunan di sekolah kami. Because kami punya majlis perhimpunan, every week perlu display laporan guru bertugas, murid-murid yang menyampaikan maklumat, guru, semua tu perlu display. So what I do, saya buat 10 kali 5, sangat besar. It's a white banner dengan ada linangkit di tepi macam background kami ni, itu sahaja. And it can display the wireless, the screen very clear. Jadi cikgu-cikgu saya cadangkan guna banner. Banner is good. Dia tidak mahal juga tu. Dia boleh lekat di kelas. Kita boleh gunakan, kita boleh minta kedai itu buat ring di tepi, and then we can sediakan paku di kelas yang kita selalu masuk, hang it there, kantungkan di sana. Jadi Cikgu Mus tanya, kertas mahjong boleh ke? Yang putih boleh. Putih boleh, tapi yang brown cannot. Putih yes, putih boleh. How to spell Ugreen? Okay, U-G-R-E-E-N, betul. You can shop in Shopee, Ugreen, sangat bagus. Dia betul-betul boleh imitate, it's a China product, tapi dia boleh imitate Apple product like really nice. Yeah, so you should try. Dan murah. Recycle banner lama. Oh, yes. Recycle banner lama. Itu lagi free lah. Itu memang sangat bagus lah, a very good idea. Reuse. Yes, thank you Cikgu Adel. 3R. Yes. Saya rasa itu saja. Macam tiada sudah ni? Alright. Okay, kalau tiada sudah, boleh saya teruskan. Okay, so mohon semua guru yang ada di sini isi borang maklum balas dan link kehadiran yang dikongsikan oleh CDL admin kita. Dah dikongsikan dekat chat, ruangan chat disediakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan,
Sampai di sini sahajalah perkongsian kita. So, peringatan kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dari jam 2.50 hingga 4.30 petang. So, untuk makluman para peserta, minggu hadapan punya CDL Hands-on Online Session siri ke-40 bertajuk Application of Microsoft Teams in Promoting Reading Skills, dan sharing session ni sesuai untuk guru mata pelajaran Bahasa Inggeris yang akan dibentangkan oleh Cikgu Amirah Rahman dari SD Taman Tawau. So, peringatan lagi sekali, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan. So, kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Tapi sebelum kita bersurai, marilah kita bersama-sama on kamera dan senyum semanis yang boleh. Dan saya nak minta tolong Hazani. Cikgu Lela, kalau tidak keberatan, saya ingin sedikit masa untuk tolong Datuk Dr. Mahinda promote program dia. So kami ambil peluang sedikit ya untuk membantu Datuk Dr. mempromosikan webinar yang dia akan kendalikan sendiri dengan seorang penceramah daripada yang didatangkan khas daripada USA ya. Jadi kalau kita tengok di depan ni, tajuknya adalah Schooling to Maximize Learning ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan di sini, tarikh program tersebut adalah pada Sabtu. Sabtu 5 Ogos dan pukul 10 pagi Anda boleh melayari dengan ada QR code di sana. Mungkin Anda boleh save sekarang ataupun dengan link yang telah diberi di post tersebut ya. Jadi diharap bahawa cikgu-cikgu semua akan bersama dengan Datuk Dr. Mahinda pada hari Sabtu yang akan datang ini ya. Jadi itu saja. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Cikgu Sherry dengan juga Cikgu Lela atas sesi yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih. Silakan Cikgu Lela. Okey, terima kasih atas perkongsian tadi. Harap cikgu-cikgu lain kalau ada masa bolehlah join the webinar daripada Datuk Dr. tadi. So, rakan-rakan guru, jomlah kita switch on our cameras and then senyum semanis yang mungkin. Dan saya minta tolong Hazwani untuk ambil gambar kita semua. Okey, cikgu. Ada lagi yang mau onkan kamera? Okay, kita bagi masa kejap. Okey, saya mula ambil gambar ya. Okey. Ready. Senyum. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey, next page. Okey, page seterusnya lagi. Okey, page ke-5, page ke-6. Okey, semua sudah. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye semua. Terima kasih. Thank you so much, everyone. Thank you, Cikgu Lela. Thank you, Ponelsi. Cikgu Sherry. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Good job. Thank you.